La 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 la. Uish, gelap ni. Asal gelap sangat. Oh, lampu tak buka. Cak. Nah. Okay, terang. Okay, detect. Oh, right. Dah cut. Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum geng, selamat malam. Thank you kerana still tengok video aku. And macam biasa, sebagai permulaan, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button, jangan lupa share cerita ni untuk kawan-kawan korang, adik-beradik korang, mak ayah korang, jiran-jiran korang, pakcik-pakcik korang, kucing-kucing korang, supaya diorang tengok channel aku, diorang subscribe channel aku. Sebab apa? Sebab kalau makin ramai yang subscribe, bila follower aku cecah 20k nanti, aku bagi giveaway lagi. Macam hari tu 10k aku bagi duit RM200. Andai kata nanti kau bayangkan 100,000 orang subscribe. Banyak duit aku kena keluar. Tapi tak apa, demi korang aku sanggup. Jadi jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button, jangan lupa like video aku. Dan semoga yang menonton ni Tuhan kurniakan rezeki yang baik, yang melimpah ruah. So tanpa membuang banyak masa, jom kita dengar satu kisah. Kisah ni terjadi dekat ramai orang. Memang ramai gila yang pernah alami benda ni. Sebab apa? Sebab kawasan ni dah makan banyak sangat nyawa. Cerita hari ni bukan cerita pasal karak geng. Pasal karak dah bosan, betul tak? Tak habis-habis pasal Volkswagen kuning. Karak ni tak cerita baru, kena update lah. Tak pasal Volkswagen kuning. Update lah cerita baru kan. Mercedes pink ke, Viva pink ke. Cerita kali ni aku nak ceritakan tentang satu kawasan jalan raya juga, tapi jalan raya ni sedikit terpencil. Yang tahu tu tahulah. Cerita kali ni memang orang cakap berpuaka lah jalan ni. Sampaikan orang pesan nak lalu jalan ni, kena make sure before maghrib ataupun selepas waktu maghrib dah lalu kawasan ni. Sebab apa? Sebab jalan ni dah makan banyak sangat nyawa. So tanpa buang masa, kita teruskan dengan cerita pada malam ni yang bertajuk Bukit 7. Bukit 7 ni terletak dekat area Merapoh. Merapoh ni pula terletak dekat area Kuala Lipis. Kalau orang tak tahu Kuala Lipis kat mana, Kuala Lipis ni kat Pahang. Merapoh ni antara orang cakap sepadan lah antara Pahang dengan Kelantan. So kalau orang daripada Pahang nak pergi ke Kelantan melalui jalan Gomusang, dia kena lalu Bukit 7 ni. Tapi sekarang aku tak sure lah sama ada dah ada highway ke apa. Sebab last aku lalu Bukit 7 ni lebih kurang dalam 6 tahun lepas. Dah lama lah. Tapi yang pasti Bukit 7 ni merupakan jalan yang sangat puaka dan sangat berbahaya. Kenapa bahaya? Kenapa puaka? Meh sini aku nak bagi tahu kat korang. Sebab Bukit 7 ni jalan dia sendiri membahaya. Kenapa dia bagi nama Bukit 7? Sebab dekat kawasan tu ada 7 buah bukit yang kereta kena lalu turun naik. Yang jalan dia pula kiri kanan hutan babe. Dah lah hutan, line telefon semua tak ada. Dan yang lagi menyeramkan, masa dulu lah 6 tahun lepas, sepanjang Bukit 7 ni selalu kat tepi jalan akan ada penghadang jalan kan, nak elak orang jatuh bawah. Tapi Bukit 7 ni sepanjang jalan tak ada penghadang jalan babe. Maksudnya kalau korang terbabas, korang terus jatuh gaung ke bawah. Orang cakap kalau tak pandai bawa kereta, jangan sesekali lalu jalan ni. Tapi kalau tak pandai bawa kereta, asal nak bawa kereta kan? Maksud aku yang pakar lah. Kalau korang tak pakar bawa kereta, sakat bawa kereta jalan straight pun accident, jangan bawa kat jalan ni, bahaya. Aku ulang balik kenapa dinamakan Bukit 7. Sebab kawasan ni ada 7 buah bukit yang kereta kena lalu sebelum sampai ke kawasan yang tenang sikit. Bukit dia bukan biasa-biasa kan. Bukit dia bukan macam bukan kan. Bukit dia bukan kaling-kaling kan. Bukit dia kau kena daki
sampaikan tak nampak kereta depan geng. Daki, dia menjunam turun. Tu yang orang cakap Bukit Tujuh ni bahaya. Sebab apa? Penglihatan terhad. Naik kereta tak nampak bawah ada apa. Tahu-tahu ke bawah je. Memang banyak kali lah orang cakap accident sebab tak nampak apa yang ada kat depan. Dan disebabkan itulah Bukit Tujuh ni banyak sangat kejadian-kejadian misteri yang terjadi. Sebab terlalu banyak roh yang berkeliaran akibat kemalangan. Tapi jangan percaya sangat. Sebab apa? Sebab manusia ni bila dah mati, roh ada kat alam lain. So yang berkeliaran ni bukan roh. Yang berkeliaran ni adalah jin dan syaitan. Dulu aku dengan keluarga aku memang selalu lalulah Bukit Tujuh ni kalau nak balik daripada Pahang ke Kelantan. Sebab apa? Sebab Bukit Tujuh ni macam shortcut lah. Kalau lalu jalan biasa, jauh babe, ambil masa kurang sejam. Tapi kalau Bukit Tujuh ni dapat singkatkan masa tu. Time tu aku baru berumur dalam 5-4 tahun kot. Time tu kita orang ada 5 orang beradik. Aku, lepas tu aku ada kakak. Kakak aku lebih kurang dalam tingkatan macam tu. Dan aku ada adik aku yang baby. Time tu kita orang naik wajar. Aku ingat lagi, wajar warna putih. So kakak aku duduk kat seat depan, ayah aku memandu. Aku dengan ibu aku duduk kat belakang. Ibu aku tengah pangku adik aku. Nak dijadikan cerita, sebelum lalu kawasan Bukit Tujuh ni, kita kena lalu satu kawasan hutan lah saya cakap. Rumah ada tapi rumah jauh-jauh. Kena lalu kawasan hutan yang tak ada line telefon. And time tu masa kita orang lalu, waktu dah nak maghrib, lebih kurang dalam pukul 7 macam tu. And that time radio pun dah start berkumandang ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi disebabkan tak ada line tu, ayat Al-Quran tu terlekat-lekat bunyinya. So disebabkan radio yang lekat-lekat tu macam tak best lah kita dengar ayat suci Al-Quran lekat-lekat kan. So ayah aku tutup radio, dia terus bawa kereta. Then mak aku pesan kat kakak aku duduk depan, dia cakap, "Kak, ambil Yasin dekat dalam dashboard. Bacalah Yasin tu, mana tahu nanti Tuhan boleh lindung kita." Then kakak aku bacalah Yasin tu. Dia baca sampai pertengahan Yasin tu, kita orang baru masuk kawasan Bukit Tujuh. Ayah aku memang tengah fokus gila driving. Kita orang lalu bukit pertama, tak ada apa-apa. Bukit pertama, bagi ayah aku simple lah. Still manageable lah orang cakap kan. Bawa kereta relax, tak ada apa-apa. Turun bawah pun relax. Masuk bukit kedua pun orang cakap still boleh control lagi. Tak ada apa-apa yang jadi. Tapi kiri kanan dah start gelap. Bukit Tujuh ni memang lampu jalan tak ada langsung geng. Dengan jalan berlubang-lubang, lampu jalan tak ada. Pelihatan kat depan terhad, dah nak gelap. Tapi still ayah aku maintain fokus bawa kereta. Kakak aku baca Yasin kat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Time tu langit dah mula gelap. Ayah aku bawa kereta 60 km per jam je macam tu. Aku waktu tu macam amat jiwang lah kan. And waktu tu memang terkenal dengan orang cakap MP4. So aku pakai earphone, buka MP4 lagu-lagu, pandang kat luar. Sambil pandang dekat luar, sambil aku imaginekan yang aku ni karakter dalam lagu macam tu. Sambil pandang kat luar kan macam, "Aku memang pencinta wanita, tapi ku bukan buaya." Aku memang tengah imagine ke aku jadi lelaki buaya tu. Macam korang tak pernah. Jangan tipu aku. Sampailah masuk naik bukit yang keempat. Ayahku gerak perlahan je, naik bukit perlahan je. Sampai dekat puncak, tak nampak langsung apa dekat bawah. Yang nampak hanya lapisan pokok-pokok je. Dan ayahku baru nak turun curam tu, slowly baru nak turun, tiba-tiba macam ada something, macam ada benda melintas laju macam lalu depan kereta kita orang. Ayahku yang terkejut, dia terus tertekan minyak dan kereta kita orang melelong ke bawah. Kau bayangkan, nak turun bukit, ayah aku tertekan minyak sebab ada benda lalu, dia terkejut. So macam, main drift babe. Macam apa? We now we to Tokyo, Father sayo, hey. Bawa gurau. Pasal accident pun boleh bergurau. Astaghfirullahalazim. Tapi betul, masa tengah bawa kereta tu, tiba-tiba ada benda melintas. Ayah aku terkejut, dia tekan minyak, melelong kita orang. Kita orang dalam kereta dah macam apa dah. Macam aku cakap tadi, belah kiri kanan tak ada penghadang babe. Memang ayah aku melelong, dia cuba kontrol dia. Dia cuba kontrol biar duduk atas jalan tu. Sampailah kita orang dekat tengah-tengah bukit tu, ayah aku terlanggar satu pokok pisang dekat tepi gaung tu. Nasib baik langgar pokok pisang babe. Nasib baik ayah aku sempat break.
Kalau aku teruskan, memang sampai ke bawah kita orang malam tu. Kalau aku ke bawah malam tu, memang malam ni kau tak tengok cerita aku, babe. Memang malam ni aku duduk sebelah korang. Buat apa tu? Bila tanya, ayah okey tak? Ayah aku pun macam lost. Tak tahu apa jadi. Tahu-tahu dah tersadai tepi pokok pisang. And that time nasib baiklah. Ada satu buah kereta India, dia berhenti. Dia tinggalkan seorang kawan dia kat atas bukit untuk kontrol lalu lalang. Sebab kalau tak warning kereta yang nak lalu tu, nanti sebat kereta kita orang lagi tekuk jadinya. So India tu pun tolong kita orang. Dia tolong tarik kereta apa semua. Dah settle. Kita pun slowly bawa kereta. And India tu follow dari belakang. So uncle, if you looking at this story, I really appreciate what happened. And I really appreciate what you do. So thank you so much. I really respect you for helping people. English aku, kalau cikgu English aku dengar, dia sebat aku pakai mop, babe. So that's all for today. Itu je cerita seram yang aku nak cerita pada hari ni. Cik, takutlah tu, takut habis awal. Tak, sabar dulu geng. Tu baru satu cerita. Ada satu lagi cerita yang aku nak cerita kat korang. Cerita kali ni, tempat sama, Bukit Tujuh. And cerita kali ni aku dapat daripada salah seorang follower Instagram aku. So ada brother ni, dia DM aku kat Instagram. Dia cakap, bro boleh tak nak kongsi cerita? Nanti tolonglah share dekat peminat-peminat nak dengar cerita hantu. So benda ni berlaku dekat ayah dia. Nama ayah dia Pak Mat. Pak Mat ni dia kerja sebagai driver van pos laju. So bila driver van pos laju ni, memang kadang-kadang dia gerak tak ikut masa. Ada kala dia akan gerak waktu siang, ada kala dia akan gerak waktu malam. So nak dijadikan cerita, dia dapat satu task. Task dia kena hantar barang daripada Pahang ke Kelantan. So dia fikir dia nak ikut Bukit Tujuh. Sebab apa? Sebab dia nak cut jalan tu, so that boleh sampai awal. Sampai awal, rehat awal katanya. So dia settle loading barang daripada pos laju Kuala Lipis tu. So dia gerak dalam lebih kurang dalam pukul 8. Dia gerak ke Bukit Tujuh. And that time dia gerak seorang je. Sebab apa yang diceritakan kepada aku, kalau perhantaran jauh, baru akan ada teman yang ikut sekali. Tapi kalau dekat, seorang je kena pergi. And that time tu, Kuala Lipis ke Kelantan lebih kurang dalam 3 jam je. Tak lama. So dia gerak seorang. So daripada HQ pos laju tu, dia pun start bawa van pukul 8. Time tu van dia dah separa penuh. Tak penuh betul-betul lagi, tapi dah separa penuh. And apa yang dia bagi tahu, yang van pos laju ni bukan macam van sekolah kita biasa. Kalau van sekolah kita, ni seat pemandu kan, kita boleh intai dekat belakang ada apa, betul tak? Tapi van pos laju ni, dekat belakang macam ada penghadang, macam ada partition. So tak tahu apa ada kat belakang. So dia bawa slow je time tu, lebih kurang dalam 80 km. And time tu dah nak masuk pukul 9. Dia masuk dekat kawasan kampung sebelum masuk kawasan Bukit Tujuh. Macam aku cakap tadi, masa dia lalu kampung tu, memang line tak ada. Line internet tak ada, line wifi tak ada, line radio tak ada, line semua line lah. Line telefon pun tak ada. Lagi-lagi waktu weekdays. Waktu weekdays ni lagi tak ada kereta. So memang atas jalan tu, dia seorang je jalan. Dengan lampu tepi jalan tak ada, dengan rumah pun jauh-jauh, beza-beza. Nak cakap memang keadaan sunyi sepi lah time tu, dia seorang. Tengah sedap-sedap bawa van sambil dengar lagu Jiwang. Kau kekasih awal dan akhir. Tiba-tiba lalu kawasan kampung, kau kekasih akhir. Dah lekat-lekat. So dia pun biar radio tu dengan keadaan lekat-lekat dan keadaan bunyi. Dia teruskan bawa van. Sampailah dia mula mendaki bukit yang pertama. Bila kat bukit pertama tu, macam biasa van dia tekan minyak. Tapi ada benda jadi. Di mana van dia tiba-tiba jadi berat. Kalau tadi dia bawa 80 km per jam, bila dia naik bukit tu tiba-tiba 80, turun jadi 40 km. Memang slow gila. Memang macam mendaki mengerang gila van tu. Daripada 80 naik jadi 40, naik lagi jadi 20. Orang cakap memang merangkaklah van tu naik sampai atas. Enjin menderam kuat, tapi nak naik tu macam berat gila. Dan pakcik ni pun terfikir macam, "Uish, problem kot. Lagipun van ni lama tak servis." So dia bagi signal, dia park tepi. Dia park tepi bukit tu geng, sebab dia nak tengok apa jadi dekat van dia. Bila dia turun, dia check lah. Dia check tayar kan, takut tayar pancit ke, dia sepak-sepak tayar. Tak ada apa, okey je.
Tapi masa dia tengah-tengah check tu, adalah 2-3 kereta lalu daripada depan. Dia lalu siap bagi high beam. Dan ni pakcik mat ni macam berpasang dia cakap, "Wish, kereta ni marah ke kau parking tepi jalan?" Yelah, parking tepi bukit, takut kena sebat ke apa kan. Tapi pakcik ni dia still take time lagi. Dia cakap, kena check ni, takut rosak tepi jalan. So dia nak check dalam van. Macam aku cakap tadi, bila naik van delivery ni, ada partition kan, daripada tempat pemandu ke barang-barang. So tak dapat intai apa dekat belakang. So Cik Mat ni dia buka pintu van sebab nak tengok apa ada kat dalam. Yang jadi berat sangat, yang susah sangat nak bawa van ni. Dan dia buka pintu van, tengok dalam, okey, tak ada apa-apa. Barang still terikat elok. Van tak penuh pun, separa penuh je. Tapi berat dia macam bawa aku. Body shaming diri sendiri. Tapi betul geng, berat dia macam bawa binatang yang berat gila lah. So tengok, semua barang okey, terikat elok, tak jatuh. So tutup balik. And dia keluar, dia masuk dalam van, dia teruskan perjalanan. Mula-mula okey babe. Van dia okey, naik relax je. Macam tak ada apa-apa jadi. Turun bukit pun okey, standby, relax je. Sampailah nak masuk bukit kedua. Dia naik bukit kedua, baru nak naik, tiba-tiba ada bunyi ketukan. Pak Ahmad ni terkejut sampai terkujat. Tahu tak terkujat tu apa? Terkujat ni macam latah lah. Terkejut sampai latah-latah. Macam Astaghfirullahaladzim, subhanallah. Orang tua selalu latah dia akan zikir, tak macam kita. Latah-latah je carut. Bukan korang lah, aku latah, aku carut. Subhanallah. Masa dengar ketukan tu, Pak Ahmad terkejut sangat-sangat. Sebab apa? Sebab ketukan tu datang daripada partition yang ada kat belakang dia. Kan ada penghadang kan? Kat situ macam ada orang ketuk. Pak Ahmad terkejut sampai macam nak lepas steering tu. Dalam hati Pak Ahmad macam dah tak sedap dah. Macam, ada benda ke ni? Tapi dia fikir lagi, dia cakap, maybe barang jatuh kot, tak ada apa-apa ni. Dan bila sampai atas bukit tu, lagi sekali berbunyi. Ada orang ketuk dekat partition van dia. Dan Pak Ahmad bercakap, tak boleh jadi ni, ada binatang ke dalam ni? So dia bagi signal dekat atas puncak bukit tu, dia bagi signal, dia parking atas puncak tu, and dia turun lagi sekali. And kali ni, dia turun, dia bawa torchlight. Dia turun, dia buka pintu van. Buka pintu van, buka torchlight. Dia suluh. Tak ada apa, okey. Barang terikat elok. Partition tu pun okey. Dia lindungi dengan barang-barang kan. Dia stack-stack barang lindung partition. Macam mana ada orang ketuk ni? Kau salah dengar. Dia cakap kat diri sendiri. Masa tengah jenguk-jenguk tu, tiba-tiba bunyi bunyi motor. Motor kan. Motor vong 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 vong. Motor lama. Vong 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 vong. Berhenti sebelah dia. Tanya, Pakcik okey tak ni? Kenapa van rosak ke? Ada seorang lelaki tanya kat Pak Ahmad macam tu. Dan Pak Mat ni pun cakap lah, tak ada lah adik ni, nak check takut ada barang rosak ke, barang jatuh ke. Dan lepas Pak Mat cakap macam tu, yang lelaki ni pun cakap lah, pakcik, tak apalah pakcik, bawa je lori pakcik, jangan berhenti lah kalau boleh. Tempat ni bahaya, saya dah lama jalan sini. Kalau boleh pakcik jalan depan sikit baru check van, depan tu ada kampung. So pun dia bagi salam, dia turun bawa motor dia pergi bawah. Pak Mat pun angkat tangan, motor tu pun dah ke bawah, dia pun masuk balik dalam van dia, sambung bawa van. Naik bukit ketiga, keempat, tak ada problem. Orang cakap macam biasa je. Nak masuk bukit kelima, bukit yang paling tinggi dekat kawasan Bukit Tujuh ni, lagi sekali van dia meragam. Tapi kali ni, masa nak naik bukit tu, van dia tersengguk-sengguk. Sengguk-sengguk macam nak habis minyak. Bawa van kan, macam wuk, wuk, wuk. Wuk tu sound effect aku buat, bukan bunyi van macam tu. Aku tak pandai buat bunyi van ni, tapi macam itulah keadaan dia. Padahal minyak tengah full, tapi van tersengguk-sengguk. Tapi Pak Ahmad ni ingat apa yang lelaki tadi cakap. Dia cakap jangan berhenti, teruskan je perjalanan. So Pak Ahmad ni gagahkan juga. Sengguk-sengguk tu dia tekan juga minyak. Dia tekan. Dalam hati dah berdebar lah. Ini kalau mati tepi jalan, mati aku ni. Dah lah tak ada line telefon, kampung pun jauh, sini pun gelap. Kalau jadi apa-apa, memang mati aku ni. Dalam beberapa meter nak sampai puncak bukit yang kelima tu, ada sesuatu jadi yang menyebabkan Pak Ahmad tak boleh nak positif dah. Dia tak boleh nak husnuzon lah lepas dengar benda ni.
tengah bawa van tu, tengah fokus bawa van yang keadaan tersengguk tu, dia terdengar satu suara. Suara yang betul-betul garau. Suara garau tu berbunyi Kah. Pak Ahmad yang tadi husnuzon terus tak boleh husnuzon. Mulut dia terus baca apa yang patut. Baca bismillah, 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 bismillah. Bacaan dia terus terabur. Tapi makin lama Pak Ahmad baca apa-apa tu, makin kuat bunyi dia. Kah. Orang cakap kalau suara ni, kalau kita dengar jauh, maksudnya dekat. Dan kalau kita dengar dekat, maksud dia benda tu jauh. Dan kali ni, yang tadi masa mula dia dengar, slow je. Kah. Tapi dah nak sampai puncak sikit, dengar suara tu kuat gila. Kah. Suara kasar yang tak pernah dengar sebelum ni. Dan itu Pak Ahmad memang pekakkan telinga. Memang hati dia tak sedap. Memang dia baca je apa yang terlintas. Ada 2 buah 3 kereta yang lalu berselisih dengan Pak Ahmad. Semua kereta lalu, semua kereta bagi high beam. And time tu, Pak Ahmad dapat detect yang orang bagi high beam bukan sebab marah. Tapi orang bagi high beam sebab dia nampak apa yang Pak Ahmad tak nampak. Dia cuba bagi warning dekat Pak Ahmad supaya hati-hati. Sepanjang Pak Ahmad nak naik bukit tu, bunyi kha tu keep coming. Dia naik bukit, dia turun, bunyi kha tu keep coming. Kha. Kha. Masuk bukit yang terakhir, van mendaki. Tapi kali ni, dugaan dia, masa van Pak Ahmad mendaki tu, tiba-tiba van dia bergegar, berayun. Dia tengah bawa van ni, nak naik bukit terakhir. Van dia tiba-tiba berayun. Pak Ahmad dia relax, dia terus tekan minyak. Tapi van tu makin nak sampai puncak, makin kuat dia berayun. Pak Ahmad tekan je minyak. Dia fikir tak nak berhenti. Sampailah ke puncak. Nak turun bukit. Macam aku cakap tadi, bukit tadi dia macam curam kan. So sampai kat puncak, tak nampak apa kat bawah. Tapi bila van tu ke bawah sikit, Pak Ahmad hampir pitam. Sebab betul-betul di hadapan van Pak Ahmad ada seorang perempuan berambut serabai, tak tahu sampai mana. Muka dia terkopak kapik, mata pandang bawah, berdiri betul-betul 10 meter lebih kurang daripada van Pak Ahmad. Kau imagine, tengah tekan minyak kan. Dah sampai atas, mesti nak tukar gear kan. Nak tukar gear tu, nak turun bawah, betul-betul depan van dia, ada seorang perempuan bermuka sangatlah buruk, berdiri depan van dia. Yang berdiri tu adalah Pontianak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terkejut nampak Pontianak kat depan van. Dia tekan minyak, boom, laju bergerak, terumbang ambing, sampailah dia terlanggar sebuah pokok besar yang berada betul-betul sebelah jalan. Kalau tak, dah ke bawah Pak Ahmad, dah jatuh dalam gaung. Dan bila dah tersadar tepi jalan tu, dalam keadaan separa sedar, Pak Ahmad macam nampak ada satu bayang-bayang putih Pontianak tengah lalu betul-betul sebelah van dia. Ni kau langgar, pam, dah tersadar tepi jalan macam tu. Tiba-tiba kat tingkap sebelah kau Pontianak lalu. Terus Pak Ahmad pitam sampai pagi. Sedar-sedar dekat hospital. Tapi Pak Ahmad gambarkan yang muka Pontianak tu, rambut serabai, mata dia pandang je bawah, kulit dia berkedut dan ada yang terkopak kapik, mata dia merah, gigi dia taring sampai keluar daripada mulut.
lidah dia terjelir. Maybe itulah yang selalu orang sebut Pontianak Bukit Tujuh. Maybe tadi awal-awal tadi masa nak naik bukit banyak kereta high beam Pak Mat sebab nak inform yang Pontianak ni tinggi atas van ke, Pontianak ni ada kat sebelah ke. Sebab kadang kita tak nampak apa ada dekat area kita. Maybe orang lain diberi peringatan untuk nampak. So kalau korang pergi mana-mana tempat gelap-gelap ke, kan, kampung mana-mana, tiba-tiba ada kereta bagi high beam, korang jangan berjerit, oi kau apa hal bagi high beam, kau jangan. Maybe dia nak bagi warning, ada sebab. Melainkan kalau kau kat highway ada kereta belakang high beam, itu bukan sebab Pontianak, itu sebab kau yang bodoh. Dah lah bawa perlahan, duduk lane kanan. Kau ingat kau apa? Maybe kau pindah dan lane tengah, duduk tengah, biar kita dengan laju lalu. Emosi ni, emosi banyak kali jadi. Dekat highway, kereta paling lembab duduk kat area kanan. Kang langgar, kang marah. So, setakat malam ni tu je. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan kepada anak Pak Mat, thank you sebab sudi cerita dengan kita. Dan kalau korang ada cerita yang nak aku ceritakan, nak aku sampaikan, korang boleh DM IG aku Iqbal Hanif. Dan kalau aku free, aku akan sambung cerita, akan tolong ceritakan untuk korang. So, untuk malam ni, aku sebenarnya terpandang-pandang ni, macam sebelah ni macam ada orang. Dari tadi lagi aku macam terpandang-pandang je. Betul ke? Korang ada nampak bukan-bukan tak? Masa aku tengah cerita tadi, kat sebelah ni kan, macam ni yang area gelap ni kan, area gelap ni macam ada benda. Tapi situ, sekejap ni aku alihkan. Tu memang gelap pun, tak ada apa-apa pun. Tu ada kipas aku je, kipas, bantal. Tapi macam ada benda tengah tengok aku. Tapi dinding belakang ni, tak tahu lah. Kalau korang nampak, rezeki lah korang. So, jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Bye.